Kalau kita lihat orang-orang di Melaya, saya panggil orang-orang di Melaya. Kenapa? Saya tidak panggil orang Semenanjung. Disebabkan di dalam perlembagaan ini tiada pun disebut perkataan Semenanjung. Jadi kalau tiada disebut perkataan Semenanjung, kenapa kita kena buyuk-buyuk suruh panggil orang dari sana itu orang Semenanjung? Padahal di orang Melaya. Di dalam undang-undang di orang itu Persekutuan Tanah Melayu, atau dalam bahasa Inggrisnya Melaya. Tidak perlu kita panggil orang Semenanjung. Kita kena cuci. Kita punya otak kena cuci. Bila tengok orang macam tu, oh orang Semenanjung, macam dia lebih besar daripada kita di sana. Kita kena kasih pandui. Dalam undang-undang yang tertinggi di dalam negara kita ini tiada disebut Semenanjung Malaysia, tiada. Apa yang disambut dicakap di sini Persekutuan Tanah Melayu atau Melaya. Jadi kenapa kita mau sebut orang Semenanjung? Panggillah saja dia orang Melaya. Tidak ada hal. Bukannya kita cuba untuk memperkecilkan dia orang. Apa yang kita maksudkan di dalam undang-undang, tiada itu barang. Jadi di dalam perjanjian Malaysia juga tiada disebut Semenanjung. Yang disebut di sini Melaya atau Persekutuan Tanah Melayu itu saja. Nah, ini masalah dia. Kita punya perjanjian Malaysia ini dimasukkan di dalam perlembagaan Malaysia. Perlembagaan Malaysia sudah dimasukkan. Kalau kita mau, orang bilang kalau kita mau kaji lah, kebanyakan artikel-artikel di dalam ini dia mempunyai huruf nomor 1, 2, 3 sampai 183. Tapi di antara dia ada dimasukkan juga 112C, 112D. Yang ada abjad itu tambahan kepada perlembagaan 1957. Itulah yang diambil daripada perjanjian Malaysia, dimasukkan di dalam perlembagaan ini. Ada abjad. Itu pun ramai orang tak paham. Orang ingat di mana nak kasih masuk. Yang sebenarnya yang ada abjad itu yang dimasukkan dari perjanjian Malaysia. Okay? So, bila dimasukkan di dalam perlembagaan, apa arti dia? Arti dia, Perdana Menteri, ini MP ini wakil rakyat di Dewan Rakyat. Menteri-menteri semua mengangkat sumpah berdasarkan perlembagaan. Diorang angkat sumpah apa? Diorang akan memelihara dan menjaga keluhuran perlembagaan. Itu diorang sudah sumpah apabila ambil pangkat. Tapi apa jua hak sabah yang dimasukkan di dalam perlembagaan ini tidak pernah ditunaikan. Jadi diorang terpirang saja bersumpah itu. Diorang bersumpah menegakkan keluhuran perlembagaan. Tiada pun 54 tahun kita, nada pun kena bagi apa yang dijanjikan sama kita. Nada. Lepas itu diorang kasih sikit-sikit, 1-2 bilion begitu. Dia bilang, bersyukurlah kamu, kami sudah kasih kamu duit. Yang sebenarnya 1-2 bilion yang diorang bagi itu, apa orang bilang, orang putih bilang small change, ataupun kacang lah, itu kicik lah, sisa lah. Itu bukan hak kita yang sebenarnya. Hak kita yang sebenarnya lebih besar daripada itu. Tapi kita tidak tahu. Ini masalah dia, kita tidak tahu. Kenapa kita tidak tahu pasal perjanjian Malaysia ini? Kasih tahu terus terang. Di sekolah-sekolah tiada diajar. Di universiti pun tiada diajar. Budak-budak kita yang di universiti pun tiada buat penyelidikan ini. Itu masalah dia. Selama 54 tahun ditapuk barang. Padahal ini ampai-ampai bagi gaman perintah di batu 2,5, 9 ringgit saja harga. Ini perjanjian Malaysia pun kena tapuk. Sampai sekarang kita tidak paham apa kita punya hak. Jadi
untuk memberi penjelasan. Apabila kita sudah kaji ini, kita kaji secara mendalam, kita telah kena pasti selama 54 tahun Malaysia dibentuk, perjanjian Malaysia ini sudah dilanggar 50 kali. Dilanggar 50 kali. Bukan satu, bukan dua, bukan 5. 50 kali. Nah, saya tengok di sini ramai yang sudah berkahwin. Betul? Berarti ada surat nikah, betul? Berarti di muka hadapan surat nikah itu kamu menikah. Tapi di belakang itu taklid. Apabila kau tidak memenuhi kewajiban kau untuk sebagai suami, jatuh talak. Betul bukan? Begitu juga perjanjian Malaysia. Berarti ini sudah jatuh talak 50 kali, Pak. Orang bilang bukan satu, bukan dua, bukan tiga, 50 kali, Pak. Selama 50 tahun, selama 54 tahun dia dilanggar kiri dan kanan. Nah, inilah maruah kita kena langgar nih. Bila kena langgar kita terpinga-pinga, kita tidak tahu apa yang dia langgar. Selama 54 tahun kita tidak tahu apa-apa pun kena langgar. Nah, ini hari daripada 50 pelanggaran itu, saya ingin memperjelaskan mungkin 3 malam ini. Pelanggaran pertama sebenarnya adalah minyak dan gas. Minyak dan gas adalah pelanggaran pertama daripada perjanjian Malaysia. Nah, macam mana diorang langgar? Macam mana diorang langgar ini minyak dan gas? Cerita deh ini daripada kita punya laut. Ini laut China Selatan ini yang di depan ini. Jangan kita pikir yang Sendakan. Yang Sendakan dia punya sempadan itu sudah ditetapkan pada tahun 1930 lagi. Yang itu kita nggak boleh ubah. Tapi yang di depan ini, yang di Laut Cina Selatan ya, oke? Mengikut British, Baginda Queen memberikan keluasan tanah kita ini, termasuk laut, sejauh 350 batu dari pantai. Ini dibuat oleh Baginda Queen kepada North Borneo masa itu pada tahun 1954 lagi. Berarti tahun 1954 lagi jarak kita punya laut nih ke laut nih 350 batu. Malaysia belum bentuk lagi. Kita sudah ada kawasan. Itu kawasan kita. Berbanding dengan yang di Melaya. Yang di Melaya itu tiada macam kita ini. Tiada. Itu pasal masalah dengan Terengganu, Kelantan semua tu. Bila minyak dan negeri itu bergaduh dengan persekutuan. Nah itu, diorang bergaduh di sana pasal tiada ketetapan diorang punya sempadan. Kita di Sabah dan di Sarawak, ketetapan sempadan kita sudah dibuat tahun 1954 lagi. Itu luas kita itu. Jadi di bawah laut itu dipanggil pelantar benua. Pelantar benua inilah di mana kita punya minyak dan gas berada. Dan itulah yang kena korek sekarang. Untuk dapatkan minyak itu, pelantar benua. Now, pada tahun 66 lagi, awal lagi, daripada 63, 66 baru 3 tahun. 66, Melaya ini sudah mau ambil kita punya pelantar benua. Dia mau ambil untuk diri dia. Pasal dia bilang, saya kerajaan, saya punya. Tidak, itu dibagi oleh Baginda Queen kepada Sabah. Dibagi kepada Sarawak. Bukan dibagi kepada Melaya, bukan dibagi kepada Malaysia. Dibagi kepada Sabah dan Sarawak. Nah, itu perbezaan dia. Semua ada di dalam kita punya perlembagaan, undang-undang. Saya gunakan undang-undang. Saya bukan cerita yang ramai orang mengatakan saya cerita karut. Ini undang-undang. Saya boleh tunjuk dia punya artikel-artikel di dalam. Dan saya boleh bagi dia punya tafsiran sekali.
Jadi kita punya kawasan ini 350 batu. Tahun 66 diorang mau ambil pelantar benua ini. Tapi tidak diorang boleh ambil. Disebabkan untuk mengambil pelantar benua kita ini, dia perlu persetujuan DUN. Kita punya Dewan Undangan Negeri. Persetujuan Dewan Undangan Negeri mesti tidak kurang daripada 2/3. Barulah kita boleh lepaskan tanah itu kepada diorang. Kalau tidak, tidak boleh. Dia sampai begitu ikatan ini, ikatan undang-undang gitu. Jadi, bila diorang tidak dapat, pada tahun 1968, Tun Mustafa, Bapak Tun, masa itu, Ketua Menteri, dia tanda tangani satu kontrak dengan syarikat Jepun, di mana syarikat Jepun itu akan diberi kelulusan untuk mencari gali. Itu yang orang melayak kalang kabut, pasal dia sudah sign. Kalang kabut dia orang. Kalang kabut dia orang tahun 1969, 13 Mei bergaduh di Kuala Lumpur, bergaduh di Ipoh, bergaduh di Penang, berbunuh orang di sana. Okey, bila terjadi pada itu begitu, pada 15 hari bulan Mei 1969, darurat diisytiharkan di seluruh Malaysia. Dan apabila darurat diisytiharkan, parlimen digantung, perlembagaan digantung, perjanjian Malaysia digantung dengan darurat. Okey, jadi dengan darurat itu, banyak ini penulisan pasal darurat ini, siapa yang berkuasa masa darurat. Tapi yang clear, yang kita nampak, bukan Tengku Abdul Rahman yang berkuasa semasa darurat. Semasa darurat yang berkuasa Tun Razak, Bapa Si Najib. Itu yang berkuasa tahun 1969. Dialah sebagai Director of Operation. Now, apabila dia jadi Director of Operation, apa yang dia buat dulu? Dia buat satu ordinan, dipanggil Ordinan Nomor 7 1969. Ordinan Nomor 7 1969 mengatakan semua laut di Malaysia ini dikecilkan kepada 3 batu nautika. Ingat, kita tadi ada 350. Sekarang dikecilkan kepada 3 batu nautika. 3 batu nautika itu dibuat melalui undang-undang darurat. Ingat itu, undang-undang darurat. Dia bukan melalui parlimen, dia bukan melalui Dewan Undangan Negeri, dia melalui satu orang, Bapak Si Najib sign. Selepas dia buat ordinan itu, dia wartakan pula akta, pasal semua digantung. Kita tidak boleh buat apa-apa. Bila dia wartakan itu, apa arti akta pelantar benua? Akta pelantar benua mengatakan bahawa lebih daripada 3 batu nautika itu kerajaan pusat punya. Begitulah orang ambil kita punya pelantar benua. Nampak itu, begitulah orang ambil. Dan ini kita punya hak nih. Ini termasuk di dalam perjanjian Malaysia ini. Tapi dia gunakan darurat untuk ambil. Apa kita boleh buat? Kita boleh buat apa-apa. Pasal kuasa mutlak darurat. Darurat hanya dirungkai atau dihapuskan pada 2011. 2011 dirungkai. Bila darurat dirungkai, Ordinan Nomor 7 hapus. Warta pelantar benua hapus. Jadi secara otomatik sebenarnya pelantar benua minyak dan gas itu balik ke Sabah dan Sarawak secara otomatik sepatutnya. Tapi pada 2012 Kerajaan Pusat meluluskan satu undang-undang dipanggil Akta Wilayah Laut
2012. Akta Wilayah Laut 2012 mengambil tempat Ordinans nomor 7 untuk menggunakan balik pelantar benua itu. Jadi akta 2012 itu kecilkan balik kita punya territorial water itu pergi 3 batu nautika, dan lebih daripada 3 batu nautika diambil oleh kerajaan pusat. Nah, masalah dia ini bila dibuat akta itu darurat tiada sudah. Berarti perjanjian kita tidak digantung. Berarti perlembagaan tidak digantung. Berarti dia tidak hak buat itu akta. Tapi diluluskan juga oleh parlemen, walaupun dia tiada hak. Jadi kalau kita mau menuntut kita punya hak sekarang ini, kita mesti tuntut kita punya hak berdasarkan kepada akta wilayah laut itu tidak sah. Begitu. Itu makanya untuk kita mendapatkan itu balik, kita memerlukan satu kerajaan negeri ya, yang mempunyai lebih daripada 2/3 di Dewan Undangan Negeri, 2/3 lebih untuk menuntut ini. Kalau kita tidak dapat 2/3, mimpi lah kita, tidak dapat ibarat. Jadi ini untuk mendapatkan balikkah apa yang pelanggaran ini, pelanggaran pertama baru pasal minyak dan gas ini adalah satu industri nilai dia 90 bilion satu tahun. Barangkali orang susah mau pikir apa itu 90 bilion. Budget negeri Sabah 4 bilion satu tahun. Yang ini 90 bilion satu tahun. Dan sebagai pemilik minyak dan gas, kita sepatutnya menerima dividen daripada industri ini. Dividen dia tidak kurang daripada 30%, yang mana sekarang ini dikutip oleh kerajaan pusat. Kerajaan pusat kutip dividen itu, artinya dia mengaku dia punya. Walhal di dalam undang-undang bukan dia punya. Nah, jadi inilah orang Sabah ini, kita mesti paham ini. Ini kita punya hak. Diorang main kita sudah berapa tahun, dari tahun 76, 40 lebih tahun. Diorang main sama kita. Siapa yang paham? Tidak ada. Sarawak baru sekarang mau bangkit. Kita di sini masih lagi. Si Musa diam-diam terus. Tidak mau bising. Pasal dia takut bila dia bising ini, dia kena pancung. Dia sudah kenyang. Nah, itulah. Jadi biar kita sengsara, dia bilang. Ah, ini yang kita tidak mau. Hah? Ini minyak ini ya. Ini minyak. Ini baru satu nih. Aku ada 49 lagi. Ini baru satu. Jadi yang ini sebenarnya, kalaulah kita yang mengurus, Sabah ini yang mengurus, kita boleh urus. Ingat tadi aku bilang Bapak Tun sign dengan Jepun tuh tahun 1968. 68 Petronas belum wujud. Petronas wujud 74. Petronas start pun dengan 33 engineer. 33 engineer juga sejak di bangunan Promet di KL. Itu sejak. Kita sebenarnya lama sudah. Kalau dibandingkan Sarawak sudah ada minyak tahun 1910 lagi. Itu pasal Shell besar di Miri. Pasal Miri dekat sama Syria di Brunei. Itu diorang dapatkan minyak tuh. Jadi banyak kita punya hak ya. Bukannya sikit. Ini orang bilang ya, kau kawin perempuan itu berharta.
Bukan perempuan itu papa kedana, Pak. Dia berharta. Jadi berarti laki-laki itu tidak sepatutnya memakan harta bini itu. Nah, ini diambil dia, dirampoknya, dirampas dia semua harta bini itu. Nah, inilah jantan di Melaya. Nah, kalau kamu orang mau tengok dia punya perumpamaan, begitulah dia punya perumpamaan. Jadi ini yang kita tidak mau. Ini yang kita mau menuntut, kita punya hak balik. Ini yang kita katakan, kalau kau susah, kau minta tolong, kita boleh tolong, tapi kita yang atur pertolongan, bukan kau ambil semua. Lepas itu kau mau tolong, kita perlu sikit-sikit. Itu tidak betul tuh. Begitu ah. Jadi itu satu on oil and gas. Banyak lagi ini on oil and gas. Tapi itu satu. Pelanggaran kedua yang ingin saya kongsikan malam ini ialah apa dipanggil duty import dan excise duty. Oke? Duty import dan excise duty produk-produk petroleum. Di dalam perjanjian Malaysia sudah diberikan duty import dan excise duty itu sebagai hasil tambahan untuk negeri Sabah. Dimasukkan di dalam perjanjian Malaysia, dimasukkan di dalam jadual 10 perlembagaan Malaysia. Itu kita punya hak, duit untuk negeri Sabah. Tapi pada tahun 1999, apabila Malaysia mau memasuki AFTA. AFTA ini ASEAN Free Trade Area, AFTA. Bila dia orang memasuki AFTA ini, satu keperluan dia ialah import duty dan excise duty dihapuskan. Dihapuskan. Tapi tidak dibatalkan dari perlembagaan, tidak dibatalkan dari perjanjian. Kita punya hak on duty import, excise duty. Tapi untuk memasuki AFTA, import duty dan excise duty dihapuskan. Apa kerajaan pusat buat? Dia buat pindaan ke atas akta jualan. Akta jualan 1972. Di mana dia masukkan di sana satu perenggan yang import duty dan excise duty ini digantikan dengan cukai khusus. Oke? Apabila dia gantikan itu dengan cukai khusus, semua yang duit sepatutnya dikasih balik sama kita ini on import duty dan excise duty, diorang angkut semua. Diorang angkut. Walhal Sabah di dalam perjanjian Malaysia dan perlembagaan juga mengatakan bahwa Sabah ini boleh mengutip cukai jualan, sama macam akta cukai jualan 1972. Sabah pun ada kuasa mengutip. Tapi yang ini ditutup diorang, yang sana yang diubah. Jadi diorang yang angkat tu duit. Walhal kita pun ada kuasa untuk mengambil tu duit, tapi tidak kena buat. Ini akta jualan Sabah ini, enactment jualan Sabah ini dibuat pada tahun 1998. 1 tahun lebih awal daripada pindaan yang diorang buat 1999. Sepatutnya diorang buat pindaan kepada enactment kita ni, tapi diorang tidak buat. Jadi pusat angkut semua. Now, apa berarti import duty petroleum product? Arti dia very simple. Isi minyak dalam kereta. Minyak dalam kereta itu ada cukai. Minyak yang kita kasih masuk pergi dalam kereta itu ada cukai. Berapa cukai dia? Cukai dia kalau kita kira setiap ringgit
Setiap ringgit yang kita kasih masuk dalam kereta itu 40 sen Sabah. Setiap ringgit kasih masuk 40 sen Sabah punya. Artinya 40 sen kamu punya lah, Pak. Tidak payahlah kita mau tunggu-tunggu tiap-tiap hari 4. Mau tinggal tuh naik 1-2 sen. Tidak perlu. Kita punya ada 40 sen sana. Nampak berapa murah kita punya minyaknya? 40 sen kita beli gas kurang. Nah, kalau kita kira kendaraan di Sabah ini lebih kurang 2 juta kendaraan di Sabah ini menggunakan bahan api minyak ini. 1 tahun bahan api yang digunakan untuk Sabah 15,8 bilion harga dia. 40% daripada 5,8 bilion itu 5,7 bilion. Ampai kita punya duit 5,7 bilion. Kerajaan negeri buat budget tiap-tiap tahun 4 bilion. Sudah teriak-teriak yang paling besar dalam sejarah Sabah. 5 bilion ampai-ampai dia tidak peduli. Itulah si Musa nih. Pandai dia mengatur negeri ini. Menteri Keuangan konon. Ini pun dia tidak nampak. 5,7 bilion kita punya. Berarti dengan 4 bilion yang budget negeri, kalau tambah lagi 5,8, mau 10 bilion, geng. Apa problem kita? Universiti pun kita boleh bayar. Pelajaran pun kita boleh bayar semua. Free. Tidak perlu lagi kita minta, tak asi-asi, minta. Apa minta kita punya duit juga diambil. Jadi ini pelanggaran kedua yang kita punya hak ini. Kita punya hak. Ini sekarang kasih isi hak nih. Bukan lagi orang bilang bunga-bunga. Ini isi hak. Satu lagi hak kita yang dilanggar. Dilanggar sejak 2015. Ini baru-baru lagi. 2015 kena langgar. Apa dia? Kita punya kuasa on GST. GST itu adalah cukai jualan atau cukai pengguna, consumption dan jualan lebih kurang lah, opposite side saja. Jadi dia cukai jualan juga. Berarti kita sudah ada enactment jualan di negeri Sabah. Apabila kita sudah ada itu enactment masih hidup, undang-undang itu masih hidup. Kau tidak boleh pakai undang-undang baru kau letak atas dia. Bila kau buat begitu, berarti apa yang terjadi ialah kau sudah membuat satu cukai bertindih. Nah, apa dia cukai bertindih? Cukai bertindih dalam dunia tidak boleh. Tidak, apa orang bilang, tidak mengikut undang-undang cukai bertindih ini. Jadi berarti GST yang selama ini dikenakan kepada rakyat Sabah ini adalah haram, tidak patut dikenakan. Tapi pada 2015 kita punya Dewan Undangan Negeri diam-diam. Si Musa diam-diam, tidak bising. Jadi dilaksanakan saja GST ini. Nah, segala hotel, segala orang yang menjual barang, semua ada masalah. Kenapa? Mau pakai komputer sistem baru lah, mau kasih yang sistem laporan yang baru lah, macam-macam lagi. Jadi sekiranya apabila warisan memerintah di Sabah ini, apabila warisan Datuk Seri mengatakan dalam tempo 100 hari saya akan hapus GST, memang boleh hapus. Memang boleh hapus. Dari segi undang-undang dia, apa orang bilang viable,
boleh dibuat. Jadi itu tidak ada jadi masalah. Satu lagi. Mungkin ramai yang tidak paham. 9 hari bulan malam tuh si Najib lancarkan manifesto BN. Dia lancarkannya. Bila dia lancarkan manifesto BN, apa dia katakan untuk MA63? Dia katakan bahwa MA63 akan dilaksanakan melalui konsensus, melalui pemufakatan. Jadi coba pikirlah ya. Tadi saya sudah katakan bahwa perjanjian Malaysia itu adalah satu perjanjian antara bangsa yang berasaskan undang-undang, dimasukkan pula di dalam perlembagaan surat cara agung negara ini. Lepas itu pandai-pandai si Najib kasih masuk bikin manifesto BN. Manifesto itu janji politik untuk pembangkang, bukan untuk kerajaan. Kerajaan tidak perlu manifesto. Pasal kerajaan laksana saja. Dia tidak perlu manifesto. Tapi dia masukkan, itu artinya dia menghina semua orang Sabah ini, yang tidak tahu apa itu perjanjian Malaysia. Sekarang dia masukkan perjanjian Malaysia ini ke dalam manifesto. Menghina lah itu. Ini perjanjian antara bangsa, Pak. Perlembagaan ini kau boleh ubah dalam masa 54 tahun. Kau ubah 600 kali. Tapi dalam 600 kali itu kau tidak boleh ubah satu patah perkataan pun dalam sini. Berapa kuat itu? Sekarang dia ambil semua ini, dia masukkan dalam manifesto. Udahkah gila? Itulah. Siapa-siapa yang mau memasukkan kunun perjanjian Malaysia ini ke dalam manifesto, pikir, kalau kau pembangkang ya, tapi kalau kau kerajaan, kau tampar muka kau sendiri. Itulah yang orang lakukan sekarang, dia tampar muka dia sendiri. Jadi tiada konsensus lagi ya. Yang ini bapak-bapak kemerdekaan kita sudah duduk berapa lama, bincang ini, bersetuju dengan ini dan sign. Selesai. Tiada lagi mau runding-runding, sudah rundingan habis. 63 sudah habis rundingan. Tiada lagi mau runding sekarang. Yang sekarang ini mau buat jawatan kuasa lah, komiti lah, mau runding lah dengan Putrajaya lah. Apa yang kamu runding? Perjanjian sudah ada, terang-terang. Nah, kau ikut saja apa yang ditulis di dalam itu. Pasal semua itu adalah persetujuan tahun 1963. Kau tidak perlu runding lagi. Kau laksana saja. Begitu. Jadi inilah yang ramai orang bercakap pasal perjanjian Malaysia. Tidak paham sebenarnya apa dia perjanjian Malaysia. Jadi apa yang saya berikan malam ini 3 cepis saja, itu baru 3 cepis. Banyak lagi sebenarnya. Saya punya ceramah on MA63 ini, saya ada 10 modul. Cukup untuk 1 semester. 3 grade point. Boleh. So kita sudah sedia itu kalau mau diajar di university. Boleh. So banyak dia punya pecahan-pecahan yang kalau kita mau kaji. Dan saya harap apa yang saya sudah buat setakat ini cukup untuk memberi basis ataupun asas kepada sesiapa kita punya anak-anak yang mau mengkaji ini lebih mendalam dan kasih habis lagi. Saya alu-alukan. Siapa yang mau buat minta bantuan sama saya alu-alukan, saya bagi. Jangan saja kau bilang saya mau semua. Itu saya tidak tahu apa mau kasih. So sampai situ saja untuk malam ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.